Saya I will be the last person to sabotage the parliament, Yang Berhormat. Diminta Yang Berhormat Papa untuk membahaskan Tan Sri Speaker, penjelasan ya, Tan Sri Speaker. Sedikit, Tan Sri. Datuk Speaker. Siapa tu? Bayan baru. Dah lah. Okey, sikit perkara yang sama. Sebab kita dah bincangkan perkara ini. Okay. Tak apa, kita akan... Menteri belum tolong. kemukakan usul untuk hari ini. Dah semalam. kemukakan tadi. Okey. Jawab apa-apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua atas ruang yang diberikan kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Rang Undang-Undang Koperasi 2020 ini. Seperti mana yang kita tahu, di Malaysia ini ada beribu-ribu koperasi. Di Sabah ada lebih daripada 1,550 koperasi yang berdaftar setakat tahun 2019. Ada di antara koperasi-koperasi ini yang berjaya di lapangan yang diceburi, dan ada juga yang nazak dan tidak berjaya. Seperti yang kita tahu, koperasi boleh menjalankan berbagai-bagai aktiviti perniagaan seperti kewangan, perbankan, perumahan, aktiviti pengguna, pengangkutan, perladangan, penternakan, perindustrian, pembinaan, perkhidmatan dan sebagainya. Kepada koperasi-koperasi yang berjaya dan untung, maka ekonomi ahli-ahlinya akan dapat kita naikkan. Tetapi kepada koperasi-koperasi yang gagal dan nazak, ia memerlukan bantuan daripada kerajaan yang sangat prihatin. Datuk Yang Dipertua, jika kita imbas kembali ketika pentadbiran Kerajaan Persekutuan di bawah Pakatan Harapan Warisan telah diperkenalkan Dasar Keusahaan Nasional 2030 atau DKN 2030, yang antara objektifnya ialah untuk mempertahankan, memperhebatkan keupayaan perusahaan mikro, kecil, sederhana dan koperasi. Dalam dasar tersebut dinyatakan sasaran jangka masa sederhana dan panjang untuk perolehan koperasi bagi tahun 2025 dan 2030, di mana sebanyak 50 bilion ringgit disesarkan pada tahun 2025 dan 60 bilion ringgit pada tahun 2030. Peningkatan sebanyak 10 bilion ringgit dalam jangka masa 5 tahun merupakan amaun yang cukup tinggi bagi aktiviti ekonomi berasaskan koperasi. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah perolehan adalah 40.3 bilion ringgit, perbezaan sebanyak 9.7 bilion ringgit untuk tempoh 7 tahun. Jadi, berdasarkan sasaran tersebut, saya ingin bangkitkan beberapa soalan yang turut berkait dengan Seksyen 5, Subseksyen 1, Subseksyen A rang undang-undang ini. Pertama, adakah dasar kerajaan, Dasar Keusahaan Nasional 2030 ini masih diteruskan oleh Kerajaan Perikatan Nasional? Jika ya, apakah manifestasi baharu yang sedang digarap bagi memastikan segala intipati yang dihasratkan untuk pembangunan koperasi dapat direalisasikan bagi mencapai sasaran perolehan sebanyak 50 bilion ringgit untuk tahun 2025. Kedua, memandangkan hanya 20 orang ahli sahaja yang diperlukan untuk menubuhkan koperasi asas mengikut pindaan Seksyen 5 tersebut, apakah elemen-elemen yang boleh ditambah nilai oleh Suruhanjaya Koperasi SKM dalam menjayakan penglibatan lebih ramai rakyat di Malaysia, terutamanya di negeri Sabah dalam koperasi? Ketiga, dengan pindaan baru tersebut, apakah wujud perancangan kementerian untuk tahun 2021 bagi membina pejabat wilayah Suruhanjaya Koperasi Malaysia di negeri Sabah, terutamanya di Parlimen Papar, untuk kawasan-kawasan lain yang mempunyai masalah-masalah logistik dan pencapaian internet yang kurang baik. Ini kerana penumbuhan
Koperasi yang dinyatakan di laman web Suruhanjaya Koperasi Malaysia ada dinyatakan kaedah permohonan boleh dibuat iaitu melalui borang yang disediakan di pejabat wilayah SKM ataupun menerusi online form yang boleh dimuat turun dari sistem aplikasi atas talian SKM. Dalam soal ini, saya lebih memikirkan perihal masalah pengangkutan yang dihadapi oleh kebanyakan rakyat dari kawasan kampung dan pendalaman di Sabah untuk mendapatkan borang pendaftaran di pejabat wilayah SKM yang mungkin jauh dari tempat tinggal mereka. Saya juga memikirkan masalah pencapaian internet yang tidak begitu bagus di sebahagian besar kawasan luar bandar maupun di pekan di Sabah, di samping kekurangan mereka dari aspek komputer literasi dengan izin. Kementerian berkenaan seharusnya memikirkan soal ini, memandangkan pengurangan kepada 20 orang ahli untuk penumbuhan sebuah koperasi asas akan menggalakkan lebih ramai lagi penglibatan rakyat dari pelbagai segmen ekonomi untuk mencebur diri dalam aktiviti koperasi. Jika kekangan-kekangan seperti yang saya nyatakan tadi tidak ada penyelesaian, bagaimanakah rakyat Sabah yang berminat untuk melibatkan diri dalam koperasi dapat dibantu oleh kementerian? Datuk Yang Dipertua, ketika rakyat sedang bergelut dengan masalah ekonomi. Dah habis masa dah. 20 minit? Kata 5 minit. Ya, belum sampai 20 minit pun. Masa? 5 minit Yang Berhormat. Sudah sampai 20 minit? 5 minit Yang Berhormat. 5 minit. Sudah bah. Saya dimaklumkan senarainya 5 minit bah. Mohon maaf bah. Atau apalah. Ya, okey, sekian saja ucapan saya untuk rang Undang-Undang 2020. 5 minit. Terima kasih Yang Berhormat. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Greek. Tak ada? Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Sepang. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Kepala Speaker. Sebenarnya saya pun tak tahu nama saya ada ni. Tapi tak apa, saya ready.